Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi sekali, masih Syiruk di dalam channel saya pada kali ini. Untuk video saya santai, lebih kurang 10 minit ke 5 minit seperti biasa. Hari ini saya nak bawa satu perkongsian yang berlaku di dalam kita punya organisasi, terutama di dalam saya fokuskan dalam perniagaan berbentuk network ataupun affiliate ataupun apa-apa saja yang berkenaan dengan network marketing. Okey, kita mesti faham pada kebiasaannya perniagaan yang melibatkan network, ianya adalah melibatkan manusia. Okey, so kita akan deal dengan manusia, kita akan deal dengan berbagai-bagai orang, kita akan deal dengan berbagai-bagai sikap, attitude, ada yang positif, ada yang negatif. So kita akan bekerja dengan mereka yang berbagai-bagai attitude. Berbeza dengan seseorang yang bekerja dengan mesin, dengan mesin ataupun dengan robot. Ya, so kita berkomunikasi dengan manusia ni dianya agak adalah berbeza. Itulah di dalam konsep perniagaan network marketing. So hari ni apabila berbagai soalan yang timbul, dan daripada video ini juga, perkongsian ini akan dijadikan dalam bentuk penulisan e-book akan datang. So tajuk yang kita bawa pada hari ini adalah tangani virus negatif dalam network. Selalu orang cakap ada negatif, ada positif kan. So biasanya yang negatif ni ianya akan mengganggu semua proses ataupun operasi sesuatu network tersebut ataupun organisasi tersebut yang positif. So dia akan memberi kesan yang negatif kepada network yang kita bina. So kerana sesengah daripada network, ahli network di dalam kita punya organisasi yang membawa unsur-unsur negatif, ianya akan membawa satu kesan yang tidak baik kepada seluruh organisasi. Bagaimana kita nak menangani virus yang negatif di dalam sebuah organisasi? Pertama adalah cara kita berkomunikasi, iaitu public speaking. Apabila wujudnya sesiapa saja di dalam organisasi yang mempunyai sikap, attitude ataupun satu habit ataupun tabiat yang negatif yang memberi kesan yang tidak baik kepada pasukan. Pertama sekali, macam mana kita sebagai pemimpin, kita sebagai ketua, kita sebagai orang yang lead pasukan tersebut, sebuah organisasi, terutama yang network, kita fokus pada network saja. Pertama adalah kita kena bijak, kita kena bijak dalam public speaking. So kita kena bijak dalam berkomunikasi. So kadang-kadang kita setiap pemimpin di dalam perniagaan yang berunsurkan networking ni, kita juga tidak lari daripada sifat seorang manusia, iaitu ada emosi kita, pelbagai emosi. Walaupun kita cuba untuk kontrol emosi kita, tapi kadang-kadang kita pun burst, kita akan meletup juga dengan emosi kita tu. So bila kita meletup tu, kadang-kadang kita punya communication kita tu, cara kita nak memberi, kita nak bercakap, kita nak counter balik apa yang orang kata. Terutama sekarang dalam situasi sekarang ni, kita lebih banyak berkomunikasi di dalam menggunakan media sosial, menggunakan Facebook, menggunakan Twitter, menggunakan Telegram group, atau WhatsApp group. Ada yang sentap, ada yang marah, ada yang ni. So kita kena meraihkan ramai berbagai-bagai perangai, tuan-tuan. Bayangkan kalau you sebagai ketua yang memiliki 200 orang, 300 orang, 500 orang, 1000 orang network di bawah rangkaian anda. Bayangkan kita duduk menjadi lead satu pasukan yang hari ini yang terpaksa berkomunikasi dalam alam maya, menggunakan Zoom, guna apa. Kita tak jumpa depan mata. Kalau kita berjumpa depan mata, tuan-tuan, face to face secara offline pada sebelum ini, ianya agak sukar untuk kita nak datang unsur negatif, marah, nak mengutuk depan-depan, kesusah sebab kita ada tata susila yang kita jaga apabila kita berhadapan. Tapi hari ini kita punya cabaran, challenge kepada kita adalah apabila kita terpaksa berkomunikasi dengan kita punya network di bawah rangkaian kita ni,
daripada pelbagai golongan. Ada profesional, ada yang suri rumah saja, ada yang belajar tinggi, ada yang belajar tak tinggi, ada yang SPM okey, ada SPM tak okey. So kita akan berhadapan dengan macam-macam golongan di dalam alam maya. Ianya menjadi satu cabaran kepada seorang pemimpin di dalam network marketing. So pertama, macam mana you kena bijak dalam berkomunikasi. You kena bijak untuk respon di dalam Telegram group, WhatsApp group apabila ada orang yang negatif. Kadang-kadang you kena bagi secara kiasan. Pertama. Kedua, you kena bagi dengan cara terbuka. Kadang-kadang apabila 2-3 kali kita dah bagi dalam keadaan secara kiasan, tetapi ada ahli di dalam grup tersebut yang tidak memahami dan kadang-kadang yang faham tapi buat-buat tak faham. Okey, buat-buat tak faham tentang apa yang kita cuba berkias. Apabila 2-3 kali mereka membawa perkara-perkara yang menimbulkan sensitiviti ke dalam pasukan, sebagai ketua kita perlu juga untuk menegur ataupun berkomunikasi ataupun respon secara terbuka. Okey, supaya ianya tidak melarat kepada ahli-ahli yang lain. Maknanya pertama sekali tipnya adalah kita kena bijak dalam berkomunikasi, dalam public speaking kita. Kita kena ada skill untuk menangani virus negatif dengan cara bijak berkomunikasi. Okey, next. Yang nombor 2 adalah understanding human nature. Maksudnya kat sini, kita sebagai ketua mesti memahami kehendak dan juga keperluan manusia. Okay? Kita bukan bekerja dengan mesin, macam saya cakap tadi, bukan kita bekerja dengan mesin, kita bekerja dengan manusia. Kita nak deal dengan manusia. So manusia ni berbagai-bagai sifat. So kita kena meraihkan sifat-sifat tersebut. So kita kena memahami kehendak dan keperluan manusia. Kita kena faham apa yang tim kita nak. Okay? Dan kita kena faham apa keperluan yang mereka nak. Kadang mereka masuk dalam group, dalam Telegram, dalam FB group, dalam apa, dalam posting Facebook yang negatif, sindir apa semua tu, ianya kadang-kadang dia nak tunjukkan dia nak meraih perhatian, pertama. Kedua, dia nak menunjukkan ketidakpuas hati. Dan yang ketiga, mereka nak sesuatu. So 3 perkara ni selalunya adalah human nature punya ni. Maknanya kehendak dia. Okey, itu bukan kehendak. Keperluan dia apa pula? Okey, keperluan dia adalah, pertama adalah keperluan dia nak di appreciate. Dia nak dia dihargai. Okey, mereka nak dihargai. Pasukan ahli-ahli anda nak anda hargai mereka. Okey, yang kedua, apa lagi keperluannya? Keperluannya dia dalam keadaan tekanan. Dia nak pakai duit, dia nak pakai apa, nak bayar hutang pun. Sebab tu dia perlukan perhatian, dia perlukan respon dari kita. Sebab tu perkara negatif tersebut berlaku. So kita kena understand, kita kena faham kenapa dia jadi macam tu. Kenapa dia jadi aura negatif? Kenapa dia buat negatif thinking macam tu? Yang ketiga, apa keperluan dia? Okey, pertama mungkin dia ada hutang, dia ada apa. Kedua, dia nak cari duit apa semua. Yang ketiga, mungkin dia punya stres, okey, tekanan yang kita tak tahu dalam hidup dia. So ini semua tuan-tuan, keperluan yang dia perlukan. Maknanya dia perlukan satu benda yang dia tak di-appreciate ke, dia perlukan keperluan orang hargai dia. So ini adalah keperluan. So you kena tengok apa kehendak dan keperluan dia. Okey, and then baru you akan faham, and then baru kita boleh menangani virus negatif ni. Apa saja kita boleh counter balik, apa saja yang negatif dari dia kita boleh counter semula. Okey, kita sambung yang ketiga. Yang ketiga adalah constant influence. Okey, maksudnya seseorang pemimpin dalam membina network ni mesti bijak mempengaruhi pemikiran orang sebilang masa. Maksudnya jika anda sebagai pemimpin dalam network marketing, jika ada saja yang negatif datang, okey, golongan yang negatif, yang ada sifat negatif di dalam pasukan, anda kena constant influence. Maksudnya anda kena bijak untuk pengaruhi pemikiran orang lain. Okey, bukan dia saja. Katakan si A membawa aura negatif ke dalam pasukan. Apa yang kita sebagai pemimpin kena buat adalah bukan untuk influence orang yang bawa negative thinking tadi tu. Kita kena influence yang orang lain. Maksudnya sebelum virus tu pergi kepada orang lain yang positif, orang yang lain ni positif, tetapi kita nak elakkan virus ni pergi kepada mereka. So apa kita kena buat? Kita kena mempengaruhi pemikiran orang setiap masa. Sebab tu saya cakap dalam saya punya slide, kita bukan mempengaruhi pemikiran orang yang membawa arwah negatif, tetapi kita mempengaruhi pemikiran orang sebenarnya. Maksudnya orang kat sini adalah seluruh pasukan. Kita kena bijak pengaruhi pemikiran semua ahli-ahli di bawah jaringan kita. Itu penting tuan-tuan. Maksudnya you kena sentiasa bijak apa kita nak pengaruhi diorang. Okey, kita kena doktrinkan pemikiran mereka ke arah positif saja. Kita kena doktrinkan dia peringkat awal. Katakan hari ni dalam you punya Telegram group tiba-tiba seorang masuk benda negatif.
cuba nak jatuhkan organisasi you, cuba nak meremehkan you punya team, cuba nak merendah-rendahkan menjatuhkan image you punya organisasi, you punya network lain. So you kadang-kadang you tak boleh counter dia tadi saya cakap tadi, dalam kita punya bijak berkomunikasi tadi, kita boleh kadang-kadang kita dalam kiasan ataupun kita boleh direct untuk tegur dia, tapi pada masa sama kita kena bijak untuk pengaruhi orang-orang yang lain di dalam organisasi kita. Maksud kita kena selamatkan mereka ni sebelum orang lain pun terikut-ikut apa yang perangai ataupun apa saja sifat-sifat negatif yang dibawa oleh sebilangan ahli yang mempunyai aura-aura negatif ni. So tuan-puan, macam ni kita nak tangani mereka adalah kita kena bijak untuk mempengaruhi pemikiran orang lain, orang yang sembilan masa tuan, pagi, petang, malam. So macam mana kadang-kadang saya buat, pagi bagilah poster yang ke arah positif, poster yang nota usahawan ke, motivasi ke malam you boleh macam bagi tip-tips dalam kita punya perniagaan, tip-tip marketing plan, tip-tip yang ketiga adalah you buat program you selalu buat program mereka, weekly meeting apa semua, mereka sentiasa didoktrin. Saya repeat, doktrin pemikiran orang. So sama juga kalau kita kerja dengan mesin, kita dah set mesin tersebut, pukul 10 malam dia akan start on, pukul 12 malam dia akan stop. So mesin tu dia ikut apa kita set. So pemikiran manusia tuan-tuan, dia boleh buat juga. Hari ni mesin kita dah set dia, kita dah set mesin tu, dia akan on automatic pukul 10 malam dan dia akan stop pada pukul 7 pagi esok. Dia ikut apa kita set. Tapi kadang-kadang dia akan ada troubleshoot, dia ada rosak. Kita suruh dia stop pukul 7 pagi, dia stop pukul 8 pagi. Dia terlebih 1 jam. Itu biasa tuan-tuan. Maksudnya mesin pun kadang-kadang dia tersilap. Kita ni setting tu tersilap, dia lari sebulan 2 bulan, tiba-tiba dia sekali terjadi. Okay. So sama juga manusia. So you kena, maknanya macam tadi tu, technician ataupun engineer kena sentiasa sebilang masa untuk memastikan mesin tersebut dalam keadaan yang elok, mengikut apa yang diset, yang ditetapkan oleh manusia, yang ditetapkan oleh engineer, oleh technician. Sama juga manusia tuan. Bila you nak pengaruhi pemikiran mereka, you nak doktrinkan pemikiran mereka supaya mereka sentiasa dalam you punya track, you kena sentiasa pengaruhi pemikiran mereka sebilang masa. Tapi biasa, kadang-kadang lepas sebulan mereka berubah kejap jadi negatif pula, mereka nak buat cara sendiri, tak nak ikut cara kita. Tu biasa. So you kena sentiasa buat program. So bila you buat seminggu sekali, mereka baru nak you punya network baru nak gelong, nak terbabas, mereka akan masuk dalam track balik. Nampak tak? Tapi kalau you tak buat aktiviti untuk pengaruhi pemikiran mereka dalam keadaan positif, mereka akan boleh tersasar dan akhirnya network anda tidak kuat. Pertama, kedua, network anda akan jadi tidak yakin dengan perniagaan yang anda lakukan, dan yang ketiga, yang paling bahaya adalah kemusnahan di dalam network yang anda bina. Anda dah bina teruk-teruk network ni, ada 1000 orang semua, akhirnya kerana anda tidak boleh pengaruhi pemikiran mereka dan mereka terpengaruh dengan aura negatif yang dibawa oleh 1-2 individu dalam grup, apa jadi? Network anda bina bersama tim berpecah dan musnah. Okey, apa seterusnya? Alright. Yang terakhir adalah confidence. You kena ada keyakinan yang tinggi untuk mencapai matlamat pasukan. Maksudnya ini datanglah seorang ke, 2 orang ke, 3 orang ke, 4 orang ke yang membawa aura negatif. Jangan risau. Kita kena confident, kita kena yakin dengan pasukan kita, kita kena yakin dengan pasukan kita yang lain, kita kena yakin dengan matlamat apa kita nak bawa ke pasukan. Jadi saya cakap doktrin ni penting. You kena doktrinkan dengan you punya confidence yang kuat, you kena doktrinkan you punya team yang lain ni, affiliate partner you, network you lain ni, dengan matlamat pasukan. Apa kita nak capai? Kita nak capai 1 juta sale tahun ni ke? Kita nak capai 500 certified trainer tahun ni ke? Kita nak capai 2000 ebook, kalau kita buat perniagaan ebook kita nak capai 2000 ebook yang akan diterbitkan dalam kita punya platform ramai-ramai ke? Kita nak capai matlamat pasukan kita, okey, tahun depan kalau kata dah okey COVID-19 ni, kita nak pergi umrah ramai-ramai ke, kita nak pergi Baitul Maqdis ramai-ramai ke? You kena betul-betul yakin cakap dengan mereka. Bila you yakin cakap dengan mereka, yang negatif tadi tu dia dua, antara dia berubah jadi positif bersama kita dan dia follow kita, dia masuk dalam grup yang positif, ataupun dia masih ada ego. Okey, orang ego ni jangan layan tuan-tuan. You just noted orang ego ni. Okey, dia ego, dia mengepak, dia bawa dia punya kepak dia akan langkah, dia akan tinggalkan kita dan dia akan nowhere. Dia tidak akan dapat
dia tidak akan boleh dengan siapa pun, tak boleh. Dia nak kerja, nak joint venture dengan orang ni, tak boleh. Nak joint venture dengan orang ni, dalam pengalaman saya berniaga network, saya jumpa ramai dah. Okay, dia tak boleh dengan orang ni, dia tak boleh dengan orang ni. Okay, so kita tak sebut tidak ada kena-mengena dengan hidup atau mati, tetapi kita tak bisa jumpa. Okay, pergi sana tak boleh, pergi sini tak boleh. Okay, sebab apa? Mereka ni orang yang negatif ni tuan-tuan, sebilangan yang negatif ni, mereka rasakan mereka saja betul. So mereka saja betul. Bila mereka saja betul, so macam mana? Mereka nak jadi ketua. Okay, tapi saya pernah apa Sifu saya ajar, if you want to be a good leader, you must start be a good follower. You kena jadi follower yang bagus, pengikut yang bagus, baru you akan jadi seorang pemimpin yang bagus. Tapi kalau you masa you jadi pemimpin pun, you jadi follower pun, you asyik nak argue, cari salah orang lain, cari salah orang sekeliling, you buat orang negatif pada pasukan, macam mana you nak jadi leader? You jadi leader, esok orang pun benci dengan you. So tuan-tuan, kita kena ada keyakinan tinggi untuk drive, untuk manuver kita punya team untuk capai matlamat pasukan. So yang mana yang bawa orang negatif tadi tu, ada dua, dia akan stay dengan kita dan dia berubah menjadi seorang positif, ataupun dia akan lompat keluar tinggalkan kita bersama egonya dan juga dan mereka akan terus dengan sifat-sifat negatif tersebut. Dia ada dua je, dia akan bersama ataupun dia akan caw. Itu aja, okey, dalam bahasa kasar dia akan caw. Okey, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Okey, so saya tak share banyak pada kali ini tuan-tuan, sebab apa? Ini adalah perkongsian yang amat ringkas. Sebab apa tuan-tuan? Kita nak tangani virus. Okey, saya cakap dia, kita tangani virus negatif dalam network. Okay, kita nak tangani. Sebab tu tengok saya punya video ni ada line sub. Okay, line warna purple sub line tu. Kita tak nak. Kita nak menangani mereka. Kita kalau kita tak nak, kita reject terus. Tapi kita tangani dulu. Kita jawab, kita layan guna kita punya kepakaran. Kita kena public speaking kita kena bijak dalam komunikasi untuk cuba tolerate dengan mereka. Kedua, kita kena understanding human nature. Kita kena faham kenapa mereka jadi macam tu, kenapa mereka jadi negatif, kenapa mereka jadi negatif. Kita kena cari apa kehendak dia, apa keperluan dia. Tak cukup ke commission kita ni, tak cukup ke marketing plan kita ni, tak cukup ke kita hargai mereka, tak cukup ke aktiviti ni. So diorang rupanya nak dipuji je tuan-tuan. Diorang nak dipuji je. So ada dipuji lah mereka. Bila kita puji mereka, kita faham itu yang dia nak rupanya, itu kehendak dia, bukan keperluan. Kehendak dia nak dipuji je. Keperluan, rupanya dia punya sil tak cukup lagi. Dia maknanya buat kat rumah banyak masalah, hutang apa semua kan. So kita faham keperluan dia. So apa kita boleh bantu? Saya cakap sabar, kita akan bantu, kita akan bagi kelas. Tapi dia kena datang kelas lah, kita akan ajar dia buat sil macam mana. So tuan-tuan, inilah kita kena faham. And then kita kena constant influence. Kita kena sentiasa pengaruhi pemikiran orang sebelah masa. Seluruh tim, bukan orang yang buat negatif, tapi seluruh pasukan sebagai positif. And then terakhir tuan-tuan, kita kena confident, kita kena yakin untuk bawa capai matlamat pasukan, supaya semua sekali akan duduk dalam satu matlamat untuk capai matlamat pasukan. Otomatik dia akan membawa untuk mencapai matlamat secara peribadi. Kita tak nak mereka terus didoktrin dengan matlamat peribadi dahulu. Kita buat dalam pasukan dulu. Kalau dia buat peribadi, itulah datangnya orang negatif. Bila mereka gagal, mereka rasa down, mereka give up, and then mereka cuba nak lepaskan perasaan, mereka cuba meluahkan perasaan, melepaskan kemarahan di dalam grup untuk menarik orang-orang lain ke arah negatif seperti mereka juga. Ini amat bahaya tuan. Okey, itu saya perkongsian saya pada kali ini. Jika video saya ini bagus, jika video ini saya memberi manfaat kepada semua, please komen apa yang anda rasa ataupun apa yang konten yang anda perlukan daripada saya untuk saya share mengenai pengalaman saya. Yang penting subscribe saya punya channel. Subscribe ya, subscribe. Yang penting subscribe, jangan tak subscribe. Subscribe supaya dan tekan loceng supaya anda akan dapat video-video terkini daripada saya. Saya Mr. Shiro, jumpa anda dalam video-video akan datang. Pastikan anda dapatkan ebook yang akan ditulis berdasarkan video ini untuk ulasan yang lebih panjang dalam ebook tersebut. Okey, terima kasih. Itu saya daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.